Okey, hai semua. Hari ini saya nak tunjukkan tentang sebuah alat ukuran untuk mengukur yang banyak digunakan dalam kerja-kerja workshop, iaitu dinamakan vernier caliper. So saya akan tunjukkan tentang nomenclature vernier caliper. Nomenclature ni maksudnya schematic diagram yang ada label. Dia ada label dia. Nama dia vernier caliper. Okey. So sama. Okey, saya letak yang vernier caliper yang sebenar. Okey, kita lihat daripada bahagian-bahagian dia. Okey, yang pertama sekali, internal jaws ataupun rahang dalaman, iaitu untuk mengukur diameter. Biasanya kita nak mengukur diameter ataupun bahagian dalam. Okey, yang kedua, external jaw ataupun kita nak mengukur bahagian luar. Okey, saya ambil contoh. Okey, saya ambil contoh. Untuk internal jaw, kita ukur sebelah dalam. Okey, sebelah dalam ni. Manakala untuk external jaws ni kita ukur belah luar, bahagian diameter luar, dan ini adalah diameter dalam. Okey, yang ketiga, locking screws, iaitu untuk mengikat ataupun mengetatkan bahagian vernier scale ni, dan seterusnya main scale adalah keseluruhan ni. Okey, keseluruhan badan dia ni dinamakan main scale, dan main scale ni ada dia punya sengatan dia. Bahagian bawah ni adalah bahagian millimeter unit, SI unit. Yang bahagian atas ni untuk inch, empirical unit. Untuk vernier scale pun dia ada dia punya singkatan dia. Kemudian yang bahagian belakang ni, hujung ni, dinamakan depth measuring blade ataupun untuk mengukur kedalaman. Okey, cara untuk menggunakan vernier caliper. Okey, yang pertama sekali kita kena pastikan dia dalam keadaan slide yang lancar. Okey, jika kesat kita kena letak minyak ataupun WD-40 ataupun pelincir anti-rust. Okey, ke kawasan sini dan juga kawasan yang belah belakang ni. Okey. Okey, yang dinamakan bahagian belakang ni iaitu untuk ukur kedalaman ya. Okey, cara pegang. Cara pegang dia ialah mula-mula sekali kita kena bersihkan kawasan sini. Biasanya kita ambil tisu, kita bersihkan bahagian sini. Kalau kita nak ukur bahagian eksternal, luaran, ataupun kita nak ukur bahagian dalaman, sini kita bersihkan hujung dia. Kawasan tempat yang dia ukur ialah yang bahagian ni, bahagian sini dengan bahagian sini, bahagian sini dengan bahagian sini. Okey, sebelum kita nak mulakan, kita kena check dia punya locking screw. Okey, locking screw ni pastikan kita pusing sehingga dia menyentuh pada main scale. Sentuh saja, jangan ketatkan. Kalau dia longgar sangat, okey, kita kasih dia sentuh saja. Okey, jangan ikat, asalkan dia boleh gerak. Okey, cara pegang, ibu jari di sini, dan kemudian kita akan gunakan part yang kita nak ukur. Okey, contohnya saya nak ukur untuk diameter luar. So diameter luar ni saya akan ukur. Okey, sini. Okey, lepas tu saya akan pusing. Okey, kita dah dapat. Okey, bila tolak sedikit tolak sedikit. Jangan terlalu kuat, asalkan dia sudah menyentuh. Okey, lepas tu kita jangan, okey, bila kita nak cabut ni, nak keluarkan ni, kita jangan tolak ni.
kita just ikut saja. Dan boleh juga kita nak lock, supaya dia tak bergerak, dan kita boleh ambil bacaan. Kalau kita nak ukur untuk bahagian dalaman di internal jaw dengan sini, kita pusing sikit. Lepas tu kita lepaskan dan kita ikat. So untuk yang bahagian kedalaman ni, yang bahagian dalam ni, sebagai contoh, saya nak mengukur dia punya saya nak ukur kedalaman ni. Saya nak ukur kedalaman ni. Katakan saya letak satu part ni. Saya ukur, saya tolak. Saya tolak, turunkan ni sampai dia sentuh ni. Itulah kedalaman ni. So kedalaman ni kita boleh dapat daripada ukuran ni. Ukuran ni. Sekarang contoh kita nak mengukur diameter luar bagi satu hollow bar. Contoh macam ni, kita nak tahu berapakah dia punya diameter. So kita ukur dia. Ini diameter luar. Kita tekan, keluarkan. Cara nak ukur. So kita dah ukur dia punya ni, diameter dia. Kemudian bagaimana kita nak membacanya? Cara nak bacanya, ada 3 tempat untuk kita mengukur. Sama ada kita nak mengukur daripada internal diameter ataupun ukuran dalam, ataupun kita nak ukur external diameter ni kat sini, ataupun ukuran luaran, ataupun kita nak ukur di bahagian belakang ni, iaitu kedalaman. Dia punya kedalaman, tak kisahlah mana-mana kedalaman. Jadi pergerakan dia semua sekata. Sini dengan sini dengan sini. Pergerakan dia adalah pergerakan yang akan menunjukkan pada bacaan. So bacaan dekat sini. Bila kita nak baca, kita akan sentiasa baca pada kosong sini. Pada kosong sini, bukan pada garisan ni, tapi pada kosong. So kosong ni akan baca dekat mana bahagian di main scale. Main scale ni adalah umpama pembaris besi yang mempunyai sengatan 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sehinggalah 150 mm. Panjang dia. Jadi mana ukuran yang kita nak baca akan bermula daripada kosong kat sini, dia akan terletak di mana? Kosong dia terletak di mana? Kemudian yang keduanya, kita akan baca di main scale ni, yang mana yang akan selari dengan garisan yang betul-betul selari. Dalam banyak garisan ni, sengatan ni, yang mana yang akan selari. Sebelum nak membaca ni, pelajar kena tahu tentang vernier scale. Vernier scale ni, sengatan dia tidak sama. Mungkin ada kelainan dari segi jenis vernier caliper. Kalau kat sini dilihat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia ada sengatan dia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ada 50 sengatan. Dan
kadang-kadang ditulis dekat sini setiap sengatan kecil ni berapakah milimeter. Tapi untuk jenis vernier caliper ni dia tulis dekat bahagian sini. Okey. Dia tulis dekat bahagian sini satu sengatan kecil adalah 0.02 milimeter. Okey. So jadi maknanya sengatan kecil untuk sini antara kosong hingga sini satu ni, kosong hingga satu sengatan yang pertama ni adalah 0.02 milimeter. Okey. Kalau dia tak tulis satu sengatan ni berapa milimeter, dekat sini satu sengatan kecil ni adalah berapa milimeter, maka pelajar boleh mengira sendirilah, iaitu dengan cara kita akan cek berapakah sengatan yang ada dekat sini, dan kemudian kita lihat berapakah jika kawasan ataupun garisan yang last kali yang kat sini yang betul-betul selari dengan garisan pada main scale ni, maka itulah dia punya jarak pada vernier scale untuk keseluruhannya. Okey, saya ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh. Saya besar sikit, saya nampak. Okey, sekarang ni saya rapatkan, saya rapat lagi. Okey, dia akan pergi pada kosong. Okey, kita nampak ni dia pergi pada kosong. Okey, apa yang saya perlu buat ialah saya akan gerakkan sehingga kosong ni, kosong ni dia akan rapat dengan garisan yang seterusnya, iaitu yang kawasan yang 5 ni kan. Okey, kalau sebelah sini dah jauh. Okey, yang ini dia rapat ni adalah pada keadaan dia kosong. Asal dia kosong kan tadi dia kosong. Nampak dia kosong. Okey, saya akan tolak sikit ni. Saya akan gerakkan dia. Okey, gerakkan dia sehingga kosong tu bergerak ke 5 tu. Okey, saya tolak pelan-pelan. Okey, stop. Okey, oops. Okey, nampak tu? Okey. Nampak tu? Dia dah selari lebih kurang. Sekejap. Oops. Okey, dia dah selari Okey, bila dia dah selari ni, iaitu pada sengatan yang dia bukan menunjukkan 5mm apa semua, ini adalah pada sengatan seterusnya, maka kita punya nisbah dia ialah kita tengok, kosong dia sudah pergi ke 1mm. Okey, 1mm. Nampak ni? Kosong ni telah pergi pada 1mm. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kira kita kira tadi 1mm bahagi dengan 50 sengatan. 50 sengatan yang tadi lah. 5, 10, 15, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 sama dengan 0.02 mm. Okey, betul lah tu. Okey, jadi untuk menyenangkan kerja, kita dah tahu. Okey, kita dah tahu setiap satu ni adalah 0.02. So jadi maknanya antara 0.02 ni, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, dia ada 50 sengatan. Jadi kalau katakan 50 sengatan, 50 sengatan kali dengan 0.02 mm sama dengan 1 mm. Okey, betul lah. Okey, mari kita mulakan mengukur. Okey, saya andaikan saya mengukur diameter luar ni
ataupun saya ukur diameter dalam ni, ataupun saya ukur kedalaman ni. Okey, sama saja. Okey, saya ukur bahagian luar. Saya nak tahu berapakah dia punya diameter. Okey, kunci. Okey, keluarkan. Okey, kita tengok berapakah bacaan dia. Okey, kita tengok berapakah bacaan dia. Kita akan target kepada kosong di vernier scale. Tu dia. Nampak? Okey. So dia terletak di mana? Dia akan terletak pada ni 10 mm kosong, 10 mm, 20 mm. Okey, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okey. Yang kosong ni pada vernier scale ni dia telah melepasi, dia telah melepasi ke 26, sengatan ke 26 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dia telah melepasi ke sengatan ke 26, tapi dia belum sampai ke 27. Dia macam nampak di tengah-tengah. Okey, jadi apa yang kita buat ialah kita akan tulis dulu bacaan. Okey, yang pertama sekali, bacaan pada vernier scale bacaan pada bukan vernier scale, main scale main scale, di mana kosong ni terletak di mana? Iaitu terletak di 26.0 mm. Okey, itu yang pertama. Kemudian untuk baca yang kedua, baca yang kedua, kita akan cari bahagian yang yang selari ataupun dia sejajar pada satu garisan. Okey, saya besarkan lagi, tak nampak. Tu dia. Okey, kita cuba tengok garisan mana yang dia sejajar. Okey, dalam satu garisan. Ni. Antara sini dengan sini, yang mana satu? Okey, saya nampak yang macam di sini. Di sini Okey, di sini tu adalah sengatan yang keberapa? Okey, kita kira 5, 10, 15, 20. Okey, 20 21, 22, 23, 24. Maknanya sengatan yang ke-24. Okey, jadi apa yang kita buat ialah kita akan tulis dekat sini untuk bahagian yang kedua, iaitu bacaan pada vernier scale tadi berapa tadi? Saya dah lupa. Okey, yang tadi yang ke-24. Okey, yang ke-24. Okey, saya recheck lagi sekali. Ada pelajar yang tak faham lagi Okey, kita lihat ni. Okey, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, 24. Jadi sengatan yang ke-24. Jadi kalau kita tulis 24 darab dengan, saya dah beritahu tadi, setiap sengatan adalah 0.02 mm. 0.02 mm sama dengan ini. Kalau siapa tak ada kalkulator 24 kali dengan 0.02 mm, 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. Okey, lepas tu disebabkan okey 12 0.48 mm. Jadi untuk bacaan yang sebenarnya ialah kita tambahkan
antara 1 dengan 2, iaitu bacaan sebenar 26 mm tambah dengan 0.48 mm sama dengan 26.48 mm. Okey, cuba kita semak balik. Okey, secara fizikalnya 26.48. Okey, kita semak balik secara fizikalnya. Okey, kita tengok. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, ni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okey, 26 dia nampak macam di tengah-tengah kan. Kalau di tengah-tengah dia mesti ada 26.5. Okey, tapi tak di tengah sangat, ni ke belakang sedikit. Jadi dia mungkin kurang daripada 26.5. So kita dapat bacaan dia tadi adalah 26.48. Okey, jadi maknanya lulus. Lulus maksudnya reasonable. Okey. Okey, ni contoh saya nak mengukur dia punya tinggi dia. Okey. Katakan. Okey, sekarang saya ambil bacaan dia. Okey, dia terletak pada ini 40 mm 40, 41, 42, 43, 44. Oh, dia tak sampai 45 Saya ulang ni. 41, 42, 43, 44. Jadi dia tak sampai 45. Jadi 44. 44. Okey, 44. Okey. Kemudian kita tengok dia punya vernier scale. Okey, kita tengok yang mana bahagian yang sejajar, satu garisan. Okey, kalau kita lihat ni. Oops. Nombor 9 ni. Okey, kita tengok dekat sini. Yang 9 ni kan. Okey, sebenarnya 9 ni adalah sengatan yang keberapa? Cuba kita kira 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, sengatan yang ke-45. Jadi kita akan tulis kat sini. Nombor 2, 45 darab dengan 0.02 mm. Jadi sama dengan 45 kali dengan 0.02. 5 kali 2 10. 4 kali 2 8. 9. 12. So jawapan dia ialah 44 tambah dengan 0.9 sama dengan 44.9 mm. Okey, kita semak lagi sekali. Part 1, part 2, part 3, part 4. Dia menghampiri 45 tapi belum sampai.
dia melepasi 44.5. So kita dapat tadi bacaan dia ialah 44.9. Okey, 44.9. So betul lah. Okey, senang saja.